qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Okey, dah hafal kan? Dah hafal kan? Jadi kali kedua saya dengar puan-puan insya-Allah bacakan insya-Allah. Sama-sama. Bismillah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Maka Allah Ta'ala terangkan hati kita seperti mana Allah terangkan bumi dengan matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu bernaung, bernafas, mencerap segala panca indera. Dan Allah Ta'ala jadikan kita hari ini bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu untuk kita meningkatkan lagi kefahaman kita terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah hendakkannya kefahaman agama, Allah berikan dia. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Ta'ala jadikan dia kefahaman agama. Seperti mana itulah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu kembali kita. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi alhamdulillah, muka surat berapa dah? Nak buka kitab apa hari ni? Nak buka kitab tauhid fiqh tasawuf. Mana? Tauhid pula. Lama tak tauhid kan? Kita ambil tauhid dah.
Kitab Tauhid, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Dapat? Ada? Tinggal rumah kena di atas kursi. Ke sekolah dulu tinggal rumah kena di atas kursi. Jangan tinggal. Belajar kena bawa buku teks. Faham? Buku teks tinggal. Tak boleh tinggal Kalau tidak, tak belajar nama dia. Muka surat berapa? Lima puluh lima. Sampai 20 je. 55 kitab lain. 5. Berapa baris? Atas. 2 baris daripada atas. Atas sekali. Oh, dalil. Ingat lagi tak cerita sebelum ni? Rasa dekat 3 bulan dah tinggal ni. Cerita sikit sebelum ni. Itu susah cerita ni. Banyak sangat kitab Ustaz. Tak apalah belajar. Sebab itu saya cadang, kalau saya tak raja, duduk rumah saya saja jaga cucu, jaga anak tu, bacalah kitab. Faham tak? Iya. Kan? Alang-alang duduk kan. Nak dengar tak mama cerita? Contoh gitu. Nak dengar tak nenek nak cerita? Nenek buka kitab. Lain macam nenek. Nampak? Oh, power nenek. Hari ni nenek nak cerita bab tauhid. Anak nenek. Oh, betul. Nenek tengah cakap kau akan tidur. Tak apalah. Jangan panjang-panjang. Jangan baca satu kitab. Tidurlah sikit-sikit. Bahas dengan cucu. Okey. Jadi kita sudah muka surat. Ambil sebelum ni sikitlah cerita apa? Cerita sebelum ni kita dah cerita berkenaan bila belajar ilmu tauhid kena belajar berserta dengan dalil. Ingat tak? Bila belajar ilmu tauhid kena belajar berserta dengan dalil. Dalil apa? Dalil ijmali. Apa dalil ijmali? Iaitu dalil yang ringkas, yang mudah, yang lemah. Maknanya bukanlah kena hafal ayat Al-Quran, hadis. Susah orang awam. Jadi kita nak faham dalil ni sebab apa? Nak mengukuhkan jiwa. Kalau belajar tauhid tak tahu dalil, jiwa susah nak kukuh. Sebab tak kuat pegang. Macam Wahabi zaman sekarang. Kenal tak Wahabi? Tak kenal. Bukan jiran sebelah, bukan. Dia ada satu pemikiran. Kita tak kata orang, ni cerita pemikiran. Pemikiran yang mana sekarang ni kalau nak apa-apa nak dalil, kan? Nak kena dalil. Pada ilmu tauhid, kita kena ada dalil. Tapi dalil yang ringkas, yang mudah. Tak perlu sampai hafal Al-Quran dan hadis. Pada ilmu fikir, wajib apa? Wajib muqallid. Tak perlu dalil pun tak apa. Tapi belajar biar betul. Belajar ada soalan. Ini soalan orang sini kan? Soalan sini. Okey, belajar nak kena ada rujukan kitab. Bukan kita kata apa? Bukan kita nak kena faham dalil hujah dalam-dalam, tak. Kenapa ada rujukan kitab Ustaz? Sebab kita berpegang dengan kalam para ulama. Jadi kalau kita belajar tak jelas, nak kena rujuk. Macam walaupun kita tauhid, nanti saya nak masuk fikir sikit. Sebab hari tu orang tanya, Ustaz, kenapa kena rujuk kitab Ustaz? Bukan ke dulu kita belajar direct dia nak kitab-kitab ni susah lah Ustaz. Jadi kita jawab kena ada kitab sebab apa? Banyak masalah zaman sekarang. Kalau tak rujuk kitab, kita tak jelas. Kita jadi pening nanti. Jadi bila rujuk kitab, kita jelas, hati jadilah lapang. Betul tak betul? Kan? Contoh Ustaz. Bagi contoh sikit boleh? Sebagai contoh pada perkara apa panggil tu? Bab musafir. Ni ada yang duduk kelas saya tahu dah ni. Kita cerita sikit bab musafir boleh? Ada pernah dengar tak saya bahas bab musafir? Ada? Tak pernah lagi Kita cerita sikit boleh
Nanti yang tahu tu tambahlah nanti. InsyaAllah yang tahu tu tambah. Boleh kita cerita sikit bab musafir. Okey. Apa cerita musafir? Suka jalan tak? Suka jalan-jalan? Perempuan tak suka jalan bukan perempuan namanya. Betul tak betul? Yes. Sebab orang kata apa? Nak healing kan? Healing sampai pagi dah. Tak balik kan? Okey. Jadi kita bukan tak pagi pun, malam-malam boleh healing. Okey. Jadi saya nak cerita sikit lah. Musafir. Okey, musafir. Ni cerita saya ni cerita musafir wanita je. Musafir wanita je. Perempuan wanita samalah. Perempuan wanita tu perkara yang sama. Boleh? Boleh faham Okey. Jadi zaman sekarang orang suka jalan. Betul tak betul? Siapa kat sini tak suka jalan? Angkat tangan. Memang semua suka jalan. Kan? Jadi bila kita jalan, kena tahu hukum berjalan. Ini fardu ain. Sebab kita dah jalan. Kalau tak duduk rumah saja tak apa. Ini kita dah mula berjalan, kena tahulah fardu ain pada berjalan. Okey. Jadi hukum berjalan apa dia? Hukum jalan-jalan. Harus pandai. Okey, harus. Tapi hukum jalan juga boleh jadi sunat. Boleh jadi wajib. Boleh jadi haram. Makruh. Makruh jarang. Tak ada. Nanti makruh kita bahas balik. Kita buka kitab Tapi dalam kitab bahas ni. Bahas ni. Okey. Bila berlakunya musafir wajib? Bila berlakunya? Bila berlakunya musafir wajib? Iaitu pergi haji dan umrah kali pertama. Kali pertama itu wajib bagi yang berpuasa. Yang sini semua dah pergi haji umrah belum? Cuba angkat tangan siapa yang dah pergi haji umrah. Angkat tangan. Angkat tangan. Uish, ramai dah haji umrah. Okey, kata tak nak haji umrah lah. Haji je. Uish, sama juga. Ramai. Ish, ramai ni. Siapa yang tak pernah pergi haji? Angkat tangan. Tak pernah pergi. Bila nak pergi? Okey, minggu depan. Okay. Tak boleh minggu depan. Kena hari tu kena haji. Kena bulan haji Kan depan jadi umrah. Okey. Jadi cerita dia haji umrah kali pertama wajib. Sebab apa? Rukun Islam yang ke-5. Betul? Betul Okey, semua faham. Okey. Kemudiannya sunat. Sunat bila berlakunya musafir sunat, iaitu haji dan umrah juga. Haji dan umrah juga bila? Kali ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, jelas. Jelas tak jelas ni? Jelas. Okey. Bila jadi harus? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan cari makan. Betul? Sekarang suka cari makan. Betul? Lepas tu jalan-jalan pergi cari anak. Cari anak lah. Di rumah anak lah. Kan? Jalan-jalan. Tengoklah pergi mana-mana. Jalan yang penting. Melancong. Melancong. Betul? Yang ni pergi tengok bola. Tak ada bola tengok bola dia. Pergi KL berselawat. Tak adalah, kadang-kadang kan ada program-program kat KL kan, ada majlis ilmu selawat ke apa kan. Ada biasa pergi? Ada? Yang pergi? Tak pergi juga, tak apa. Tak kisahlah, mungkin nak pergi dekat KL selawat. Contoh. Ataupun nak pergi Melaka. Kan? Ada pergi Melaka? Rombongan Melaka. Pernah buat? Tak pernah buat lagi? Ketua kelas bila nak buat? Tak, sabar.
Ini kita cerita habis dulu. Jangan buat lagi, jangan buat lagi. Sabar. Kan biasa kalau apa kelas muslimah helwa kan selalu buat rombongan tu. Kat sini tak buat bagus-bagus. Yang ni kita suka. Yang ni bagus. Okey. Boleh jadi haram. Okey, kita cerita sikit. Yang tiga ni dulu. Macam mana dia boleh jadi hukum ini? Hukum ini berlaku bila ada mahram. Mahram. Tak bunyi lah. Mahram. Mahram tahu mahram? Mahram tahu tak mahram? Siapa dia? Yang ada hubungan talian darah atau nasab. Okey. Apa dia? Sekurang-kurangnya satu orang. Okey. Boleh jadi wajib, sunat harus bila ada mahram. Ada kata, ustaz, saya nak pergi haji, nak pergi umrah kali pertama. Tapi saya tak ada mahram, ustaz. Suami baru lepas cerai. Contoh cerai lah. Bukan meninggal tak ni. Contoh. Meninggal pun boleh juga. Tak? Jadi, bila dalam keadaan begitu, anak sibuk, ustaz. Saudara mara. Yang bapa saudara ke anak saudara ada. Sibuk juga, ustaz. Dan saya nak macam mana ni? Ada kawan tak? Yang dipercayai ada tak? Ada, ustaz. Berapa orang? 60 orang. 60 orang boleh ya? Sebab apa? Sekurang-kurangnya 3 dalam kitab Sabi. Ada buat Sabi tadi? Tak buat. Sabi Lumuh tadi 3 orang. Yang muktamad kata 3 orang wanita. Kalau tak ada seorang lelaki yang mahram. Yang lagi mahram. Okay. Kalau perempuan, dia tak kira mahram. Walaupun anak perempuan ke, anak perempuan kita. Dia tak dikira mahram. Sebab mahram ini hanya pada lelaki. Kalau perempuan, tak kisahlah anak ke cucu ke perempuan, itu tak dinamakan mahram. Okay. Jadi 3 orang ni tak kisahlah anak ke, kawan ke, siapa-siapa wanita. 3 orang. Ada setengah ulama kata 2 orang cukup. Ada setengah ulama lagi kata kil, pendapat lemah. Boleh 0 orang. Pada 0 orang. Tak ada orang yang ikut pun, seorang diri pun boleh. Tapi syarat mesti aman. Bukan kampung aman. Kampung Melayu tak. Orang aman. Dia kata ni aman. Aman tu sejahtera. Faham tak dia? Okey, dapat. Jadi yang ni boleh kita apa? Sabilul Muhtadin. Okey, setakat ni settle yang ni. Jadi kalau tak ada mahram pun boleh tak boleh? Boleh. Kalau untuk wajib. Yang ni yang kita masuk kat sini jeng. Yang ni kita risau juga dengar. Ni dengar baik ni. Jangan tutup mata, buka mata, tengok depan. Okey. Apa cerita dia? Mari tengok cerita. Cerita sunat. Sunat ini dinamakan pada haji dan umrah sunat kali kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebab apa? Yang ni bukan tuntutan. Okey, nanti kita jawab ya. Kita jawab. Ini bukan tuntutan. Ini adalah sunat. Sunat tahu kan? Apa maksud dia? Buat dapat pahala. Tinggal dapat. Bukan dapat juga. Dapat rugi. Dapat rugi Okey, jadi dapat. Yes. Jadi sunat ni, okey. Ustaz, kalau wajib 3 orang, 2 orang, ni aman. Okey, kalau yang sunat macam mana, Ustaz? Kalau saya tak ada mahram, Ustaz. Saya nak pergi haji umrah juga, Ustaz. Macam mana cara dia, Ustaz? Ada tak berlaku? Ada. Kadang-kadang dah kedua, ketiga, suami malas nak teman lah. Pergi je lah. Tak apa, saya izin. Dia kata itu. Betul tak? Dia suami biasa lah. Dia banyak kerja nak buat. Jadi kita nak pergi umrah. Kita nak
Alang-alang ambil duit akan baik pergi jumpa Rasulullah ke. Pergi tempat makam Rasulullah, pergi tempat keberkatan. Jadi baik guna tu. Cuma sekarang mahram laki tak nak pergi. Tanya anak-anak semua sibuk. Tanya saudara mara tak boleh, duit tak ada. Itu tak kena support lah. Kita pun itu yang ada. Kan? Cucu kena bayar juga. Walaupun kecil. Jadi cerita dia tu tak ada mahram. Jadi boleh tak kita pergi? Tu soalan dia. Kita ni cerita umrah sunat ni. Boleh pergi ke tak? Boleh? Siapa kata boleh tadi? Tak dengar suara. Mana kata boleh tadi? Tak senyap pula. Taklah saya tanya. Saya tak marah, saya senyum ni. Awak senyum. Okey. Ada kata boleh? Ada? Boleh? Mana? Dia macam dengar tak dengar. Sayup je. Boleh? Kitab mana kata? Taklah saya tanya. Sebab saya belajar. Ni saya ceritalah. Saya belajar. Minta maaf lah. Sebab saya tak pandai juga. Saya dah buka banyak pun kitab juga. Kata kitab, kalau umrah sunat, haji sunat, 2-3 ni, tidak boleh tanpa mahram. Siapa yang pergi, dikira musafir haram. Iaitu musafir maksiat. Travel agent marah saya. Marah saya. Ini tutup periuk nasi ni nama dia ni. Faham tak? Faham ni sini. Itu yang cerita sekarang. Tak, saya cuba mencari jalan untuk melepaskan ni. Tapi tak jumpa lagi. Lepas tu saya tanya tu yang kata boleh tu. Saya nak rujuk juga kitab mana. Travel agent. Tak, cuba tanya travel agent tu. Dia guna kitab apa? Boleh tak? Kalau siapa-siapa lah yang ada kontak lagi ke yang pernah. Sebab gini dengar. Kalau dinamakan safir maksiat haram, tidak boleh tidak boleh jamak qasar. Jamak qasar. Tidak boleh. Haram jamak qasar. Dan siapa yang memang sebelum ni kita buat ni, contohlah siapa yang pergi, dia dah buat jamak qasar, maka wajib dia qada kembali. Panas ni cerita. Tak, kalau kata kitab, lepas tu saya macam mana cakap macam mana? Itulah kan. Tak payah pergilah kan. Boleh nak pergi, cari mahram lah. Ustaz, suami saya dah tak ada Ustaz. Kahwin baru. Faham tak? Nak cakap macam mana? Kita nak bagi lepas pada syarak. Kita bukan sembang kosong ni. Benda nampak macam lawak. Tapi serius ni. Ini syarak. Tapi ada tak? Memang kadang-kadang dia katalah dia tak ada suami. Kadang-kadang nak jugalah pergi, betul tak? Dah ada duit. Faham tak faham? Dan sudah cakap tak boleh. Kena mahram juga. Seorang je. Anak. Boleh anak. Perempuan tak dinamakan mahram. Mahram ni lelaki. Dia semua dah tulis dah kat sini. Lelaki. Dah tulis dah. Lelaki. Yang memayis. Katalah dalam 10 tahun, 9 tahun boleh ya. Jangan bawa bayi pula. Bayi tak lepas. Yang boleh berfikir, memayis. Tak tentu balik, tak tersedia balik. Apa? Menantu boleh. Sayang menantu tu dekat pakcik. Siapa dekat? Betul.
Bukan senang menantu dia teman mak mertua. Bagus tu, bagus. Boleh. Menantu dikira mahram. Menantu mahram. Tak boleh kahwin dengan kita. Tu dia. Menantu nak urut, boleh. Nak urut badan ke pun boleh. Macam mak lah. Hukum dia macam mak. Okey. Kan ada menantu kan? Okey. Okey, settle. Yang ni faham kan? Faham jadi, ya saya. Ada mic, bawa mic sikit, bawa mic. Gigit Allah, gigit. Dan saya nak kena ke belakang macam ni. Saya tak apalah, saya ke belakang, tak dengar. Kita pusing sikit, tak apa. Okey, tak payah mic Okey. Okey. Ya, saya. Ramai yang kawan-kawan saya Ramai. pergi umrah untuk 2-3 kali lah. Kaya tu. Bersama dengan mutawif dalam ustazah kami lah. Tapi diorang pergi semua perempuan. Semua perempuan. Tak ada lelaki. Yang perempuan sunat yang boleh mendebat. Bukan sunat tu haram. Haram. Tadi bagi sunat tu haram. Dua-dua. Okey, sunat. Okey, betul. Sunat kali kedua, ketiga, keempat. Tapi syarat dia jadi sunat itu ialah kena ada mahram lelaki. Tapi kalau tak ada, dia jatuh pada haram. Haram dan maksiat kan? Ya, betul. Kalau tak ada mahram, dia jatuh haram atau maksiat. Ya. Dalam konteks sunat. Ya, betul. Tapi cerita tadi. Kawan-kawan ramai yang pergi 2-3-4-5 kali. Ya. Bersama dengan mutawif perempuan yang ada lelaki. Adakah itu masuk dalam kategori sunat haram tadi? Haram lah, betul. Patu macam mana? Kotak kan? Kalau ada buat. Sebab itu saya nak tanya. Saya pun tak pandai. Tanya ustazah tu, kitab mana? Ada kecil hati. Macam mana? Sebab saya kena jujur dengan ilmu. Faham tak? Betul? So, kita tak bawa kitab lah. Minggu depan kita bawa kitab. Saya tunjuk. Maksiat lah. Haram lah. Iya lah. Tak, sebab tu zaman sekarang, sebab tu saya nak kata, belajar sekarang kena berkitab. Saya nak cakap macam mana? Zaman sekarang ni, orang tak nak belajar betul-betul berkitab. Faham tak? Sebab tu, saya tengok kadang-kadang, ni saya bukan nak marah tapi rasa sedih juga kadang-kadang ustazah zaman sekarang. Bukan kita nak rendah-rendahkan. Tapi cerita dia, setiap apa kita lakukan, kena tepat dengan syara. Macam mana tahu tepat? Apa rujukan? Lepas tu saya nak tanya. Sebab itu saya kata, saya tak pandai. Faham tak? Saya tak pandai. Saya akan cerita ilmu berdasarkan apa yang kita belajar. Tapi kita dah buka banyak kitab. Bukan 1, 2, 3 kitab. Banyak kitab besar pun kita dah buka. Cuma cerita dia sekarang, sebab itu kata kalau dapat, cuba tanya ustazah tu, tanya baik-baik lah, jangan gaduh. Faham? Tanya tu dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Faham tak? Yes. Bila tanya sopanan dan kesusilaan, cakap betul, ustazah, boleh tak saya nak tahu sikit? Saya tak pandai, ustazah. Sebab ada orang kata, ustaz tu tak mana tahu, ustaz tak tahu dah datang mana. Dia kata, ustaz. Cakap gitulah, saya dengar. Kata tak boleh, ustazah. Dia kata dalam kitab Sabilul Muhtadin, tak boleh, kena ada mahram. Kalau tidak, jadi musafir maksiat. Jadi ustazah kata itu boleh. Boleh tak ustazah cerita sikit? Daripada kitab mana ustazah? Baru tenang hati. Faham tak? Tu cerita. Saya cerita ni berdasarkan ini. Tapi kita dah banyak buka kitab dan itu masalah dia. Faham tak? Sebab saya cakap ni, saya pun baru nampak. Sebab hari itu, saya ada kelas fardu ain, kelas tahsinus solat. Saya sebelum ni pun tak perasan juga benda ni. Rupanya dahsyat juga dalam masyarakat kita. Saya dah belajar ilmu ni lama. Cuma nak pasang pada isu. Kita sebelum ni rasa macam tak ada isu. Tapi bila kita dengar, betul juga. Isu ni isu yang kritikal juga. Sebab apa? Orang nak pergi umrah, haji, dia nak dapat pahala. Betul? Nak dapat pahala, dia nak jumpa Rasul.
di Madinah, betul. Nak dapat ibadat, tapi masalah dia tak ada mahram. Faham tak? Jadi ada jalan lagi, ada skill. Setakat ni memang saya tak jumpa. Sebab tu saya nak minta tolong ni. Ya. Tak tu kitab mana tu? Saya bukan nak cakap kata tu semua orang boleh kata. Ha? Macam ni? Yelah itu. Tak kisah travel ke, siapa-siapa, dia mesti mengeluarkan daripada dalil lah, hujat. Itu kan dalil. Kitab lah. Dalil tinggi sangat. Nak tanya tu je, kitab mana? Arab Saudi jangan cerita lah. Nak untung je semua tu. Dia betul kadang-kadang, saya nak cakap macam mana, zaman sekarang ni, orang cari keuntungan. Itu susah nak cerita ni. Bukan saya nak suruh meragui siapa-siapa, tak. Semua saya, amanah saya pada ilmu. Saya kena cakap ilmu. Faham tak? Kan saya tak cakap dosa saya. Saya tahu tentang ni, saya tak cakap dosa. Dosa saya yang dosa. Kena tahu travel. Tak, sebab tu saya kata travel tu, dia memang kalau betul tu dia kena keluarkan. Bukan hadis Al-Quran, kena keluarkan kalam para ulama. Okeylah, tak percaya saya. Tak percaya saya. Buka fatwa mufti. Nanti letak dalam grup. Letak fatwa mufti wilayah persekutuan. Ni fatwa. Mufti. Tak tahu dah, tak percaya mufti lagi, tak tahu ni. Nanti tak dalam grup, ada dalam grup tak? Dah follow belum Pertubuhan Pencinta Ilmu? Tak keluar pun nampak muka. Lepas ni tak gambar sendiri. Wah, kenal sikit. Kalau tak percaya, boleh buka. Ada link sekali. Ada link sekali kita bagi. Tapi kita bagi juga dia punya, apa gitu? Dia sekali dengan picture tu. Cuba tengok. Apa? Ada baca sikit. Cuba baca sekejap, baca. Buka handset. Tak apa. Kita bagi ruang dan masa. Buka handset. Dalam grup, ada masuk grup tak? Tak ada. Kenapa tak ada ni? Pelajar baru tak masuk grup lagi. Ketua kelas nanti masuk. Okey. Tak apalah, tunjuk yang kawan dia sebelah yang dah masuk tu, tunjuk dia punya. Ni fatwa mufti bukan fatwa saya. Saya tak ada apa. Saya tukang baca kitab Ada baca? Saya baca lah. Saya baca sikit. Suasana. Ni saya baca perkataan dia. Adapun bagi mereka yang menunaikan haji atau umrah untuk kali kedua dan seterusnya, maka disyaratkan ada mahram bersamanya. Ini adalah pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama. Rujuk kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Dan ada muka surat lah 8/334. Dan Al-Minhaj Syarh Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. 9/14. Kesimpulan, ni ambil kesimpulan bawah dah ni. Kami cenderung mengatakan bahawa harus bagi wanita pergi menunaikan umrah tanpa mahram dengan syarat ditemani paling kurang oleh 2 wanita. Ni yang ada 2 wanita yang dipercayai. Untuk pertama ni, adapun bagi mereka yang menunaikan umrah bagi kali kedua dan seterusnya, maka mengikut jumhur ulama perlu untuk ditemani oleh suami atau mahram. Jelas tak perkataan ni? Dah. Jangan salahkan saya. Saya tahu apa pun. Ya. Singgah, macam mana? Sekejap, laju sangat. Slow. Ambil mic tak dengar. Senang di sana. Ambil mic. Laju tu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergi tempat lain.
Turki, oh dahsyat main Turki lah. Contoh. Kawan-kawan, ada mahram tak? Suami? Tak ada. Jalan-jalan masuk yang ketiga, belum lagi cerita. Tak apa, boleh tanya dia. Itu umrah wajib pertama ke kedua? Kedua. Okey. Jalan-jalan tambah lagi. Tambah lagi dia punya. Jadi ini laju ni, kita dah masuk ketiga. Tak apa. Dia masuk tambah ni plus, dia bagi plus. Okey, masuk yang kat sini, betul? Maknanya kalau kata jalan-jalan, melancong, pergi majlis selawat, itu ke harus. Selawat itu sunat. Faham tak? Selawat itu sunat, tapi on the way perjalanan. Itu namanya musafir. Faham tak? Dia dua perkara berbeza ni. Faham tak faham ni? Kita kalau nak selawat kat mana-mana pun boleh, betul? Tapi kita nak pergi majlis berselawat contohnya. Betul benar Okey. Jadi apa cerita dia? Contohnya. Hukum dia bagaimana? Adakah sama dengan sunat? Ini sunat ni ke tinggi lagi darjat daripada harus. Maksudnya kalau sunat macam tu harus sebenarnya sama juga dengan sunat. Jadi kalau tak ada mahram dia jadi haram. Itu cerita. Bawa lah anak. Allah kesian anak tu nak ngikut tak bagi. Tak ada duit. Tak ada duit tak payahlah pergi. Tak ada anak. Menantu? Bawa menantu. Mantu tak ada duit. Sapoklah sikit. Siap menantu tu. Menantu kan selalu urut-urut. Bagilah dia punya ni. Menantu tak urut Tak. Saya urut mak mentua saya. Tak ada. Tak nak kata macam mana? Ya, saya. Tak boleh. Ya. Iya. KL berselawat pun. Batu saya cakap awal takut nanti ketua kelas buat lawatan. Nanti saya risau nanti salah saya nanti. Wah, yang panas. Dah sepanas lah saya, panas. Aircon tak ada. Solat kena ganti. Aduh, berapa lama? Lama ke pergi? Tak lama lah, kejap je kan. Subuh tak payah ganti. Subuh kan penuh. Faham tak ni? Ya. Yang tak tahu, kena la ilaha illallah. Tak boleh gitu. Siapa suruh tak belajar? Ayolah sebelum ni, sebab itu itu aku kata fardu ain. Kita nak pergi jalan, ni ilmu wajib belajar. Kenapa tak tanya saya itu? Kau kenal? Macam mana? Yasin kat mana? Sampai tu 44 meter. Sampai tak? Lebih tak 44 meter? Lebih kena ada suami teman. Iyalah kena teman lah. Kena teman. Bawa anak lelaki. Cucu. Tak boleh lah. Ilaha illallah kata tak boleh. Macam mana? Ya. Minta izin cerita lain. Syarat kata kena ditemani mahram.
Tengok tu, saya nak cakap macam mana. Okay. Itulah saya tengah cari juga ni. Ya. Anak saudara boleh? Ada talian darah kan? Boleh. Anak saudara boleh. Ni anak susuan. Ingat tak masa dulu ada tak menyusu tu? Boleh juga. Anak susuan boleh. Ada saya kuliah semalam cerita bab ni, dia tanya, yang pemandu pelancong tu tak boleh jadi mahram. Itu pelancong lah. Dia jadi mahram kalau kita kahwin dengan pemandu pelancong tu. Dah macam mana dia nak kata pelancong? Memanglah lelaki pemandu pelancong tu, tapi dia tak ada kaitan dengan kita. Faham tak? Sedih kan? Dah lah suka jalan kan? Aduh, macam mana? Saya bagi satu teknik lihat. Satu teknik je lah. Tak tahulah. Ni guru saya kata, ini ada helah. Bukan helah lah sebenarnya. Nak bagi lepas. Nak tak saya cerita sikit? Benar nak? Yang ni suka ni. Okay, dengar baik. Okay. Ada rakaman tak? Nanti kita budak-budak tu kena follow. Kalau kawan kena follow insya-Allah. Dia kata, sudah kumpulan ngaji taman saya setiap hari pergi. Dahsyat setiap hari. Setiap hari jalan. Suami tertinggal kat rumah ni. Kesian suami. Tanya Muaz ada seorang ustaz lagi kat ni. Muaz boleh jawab tak? Ada tak dalam kitab kata boleh? Saya nak tanya juga ni sebab kita tak belajar ni. Muaz boleh jawab, Muaz jawab sikit. Ni setiap bulan rombongan pergi tengok rakaman My Quran Time dekat Shah Alam. Semua muslimat satu bas. Tak boleh ya? Allahu Akbar. Tak tanya. Tak tahu. Tanya. Saya kan dah ngajar sini 4 bulan dah. 4 bulan. Setahun dah. Allah Akbar. Tak, dia ke gini. Tak kisah solat tak solat. Okey, gini saya cerita sikit. Boleh cerita sikit lagi. Okey. Perjalanan itu dikira musafir haram. Mana jalan tu dosa tak dosa? Jalan tu dosa satu perkara. Lepas tu tidak boleh jamak qasar. Faham tak? Tak boleh jamak qasar. Jadi tak ada pula nak gigi lah macam mana, tapi kena faham lah. Kena faham ini hukum dia. Dah macam mana ustaz? Macam tu lah. Ilah. Saya bagi satu teknik. Ni dengar tu nak tak teknik ni. Tu kata Muaz kata nak ustaz Allah Akbar. Ustaz saya tanya ustaz, kawan saya pun kata memang tak ada. Okey, tapi saya ada jalan. Jalan dia lain sikit lah jalan dia. Okey, nak dengar tak dengar? Ini mahal ni. Okey, cara dia dengar. Cara dia nak lepas daripada mazhab ni, kena pastikan tempat yang kita pergi tu adalah tempat belajar ilmu fardu ain. Kalau tempat tu belajar fardu ain, sebab apa? Dari seluruh hukum syara, boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk pergi belajar ilmu fardu ain. Faham tak? Mana kalau kita tak dapat izin suami, tapi suami tak boleh ngajar fardu ain. Tapi kalau suami boleh ngajar, cerita lain. Ni mana kalau gitu, kalau nak keluar mana-mana, ajak Ustaz Khairi ngajar fardu ain. Faham tak? Dalam bas tu ajak Ustaz Khairi. Nanti sampai kat tempat sana, Ustaz Khairi ngajar fardu ain. Lepas lah. Faham tak faham ni? Dah ada tempat kosong satu. Ustaz Khairi. Dah je lah. Dah penuh lah. Dah support lah pengangkutan. Tapi Ustaz Khairi sibuk esok kan. Ada program kan. Tak boleh lah. Esok tak boleh. Esok ada kelas. Saya memang tak boleh. Saya tak boleh. Saya sebab apa? Saya macam penuh sikit. Kecuali tempah
setahun sebelum. Setahun sebelum tak adalah sebelum. Adalah kalau cerita bolehlah kita adjust. Cuma saya nak beritahu kena pastikan ada pengajian fardu ain. Baru kalau itu guru saya dia ada cerita ni. Ni nak macam helah lah nak pergi jalan. Tapi pastikan tempat kita begitu kena ada pengajian fardu ain. Dia gini, dia kena faham fardu ain dengan fardu kifayah lain. Macam contoh tadi, tanya apa? My Quran time. Itu bukan fardu ain, itu lebih macam tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Itu fardu kifayah. Jadi kena sampai tu, kena ada pengisah fardu ain dulu, lepas tu pergi yang fardu kifayah tu. Boleh, tak salah. Tapi kena pastikan ada slot fardu ain. Apa fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kena ada. Ini bukan saya kata, ulama yang kata. Boleh cerita. Faham? Nak jalan nanti boleh buat. Nanti siapa nak robok ketuklah hilang. Kau nak cakap? Ya. Yang belakang. Apa? Kelas tajwid. Kelas tajwid bukan fardu ain, fardu kifayah. Ada selawat. Selawat dia sunat. Selawat sunat. Selawat sunat. Tak boleh. Mesti fardu wajib. Ini fardu ain. La ilaha illallah. Tulis balik. Fardu ain. Tauhid. Ni dia cerita dia. Tauhid, fiqh. Ye, kelas kita ni. Ni yang datang ni lepas. Sebab tu saya gembira sebab kita belajar fardu ain. Kiranya tak dosa lah saya. Faham tak faham? Faham tak faham ni? Fardu ain, fiqh dan tasawuf. Saya lepas, alhamdulillah. Mana saya juga melepaskan puan-puan, akak-akak semua daripada ini. Jadi lepas kita hari ni lepas. Yang duduk jauh macam mana sekalipun, yang duduk Gombak ke Pulau Pinang yang datang hari ni, insya-Allah lepas. Faham tak? Sebab kita belajar fardu ain. Faham tak ni? 44 meter. Tak berkira. Dah tak saya. Fardu ain. Fardu ain settle. Sebab tu saya kata sebagai teknik nak pergi jalan boleh. Ajak Ustaz Khairi tu dia cerita dia. Saya dah bagi teknik dah, tapi Ustaz Khairi tak boleh esok. Dia kena ada kelas. Saya cakap betul, ni ramai tak tahu ni. Betul tak betul? Ni, Allah, ramai orang pergi jauh-jauh jalan. Ini tak cerita pergi Korea lagi ni. Ada orang cerita pergi Korea. Korea lagi jauh cerita. Tak tahulah kat Korea ada ngajar fardu ain. Kalau lagi Korea pun lepas ni, ajak Ustaz Khairi juga sama-sama. Tak, fardu ain tak? Kau kan boleh. Ustazah tapi ingat. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau dia bawa benda lain, baca tadabbur Al-Quran ke, selawat ke, tak kira. Tak boleh. Mesti tauhid, fiqh, tasawuf. Dan bukan benda tinggi. Yang asas macam, senang je macam senajol. Asas kan? Asas je. Tapi sebab zaman sekarang, saya bukan apa. Sebab tu saya tengah buat satu pergerakan. Nak bagi faham, ustazah sekarang, kadang-kadang dia suka cakap benda tinggi-tinggi. Kita tengok dalam ni pun, dalam live ni pun, tinggi. Lepas tu kadang-kadang, saya nak kena bawa balik. Ustazah kena belajar balik asas fardu ain. Sebab dia faham, structure. Lepas tu kau boleh tengok, nak faham structure fardu ain ni, pukul 3 petang, setiap hari Ahad sampai Khamis. Ustaz Khairi ada. Dia cerita. Setakat mana fardu ain. Bukan mana nak lepas fardu ain. Dia faham tak tu? Kadang-kadang kita dah pergi pada fardu kifayah. Masalah dah. Okey, boleh? Ya. Okey, insya-Allah. Ini macam hari ni cerita ni sikit. Okey. Mic. Ambil mic.
Ini dah 2 jam cerita ni je. Dah 2 jam, dah sejam je. Tak faham? Ya. Dah faham belum sekarang? Dah faham belum? Dah faham. Okey, silakan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Boleh? Fardu ain. Tajwid Al-Fatihah saja. Kalau dia cerita selain surah Al-Fatihah, fardu kifayah. Kalau dia cerita tentang baca surah Al-Fatihah, maka fardu ain. Tak bukan baca, mana mengajarlah, belajarlah tentang nak membetulkan Al-Fatihah. Bukan taranum, tajwid. Betul tajwid, betul belajar tentang Al-Fatihah saja. Sebab Al-Fatihah itu fardu ain. Sebab apa? Dia adalah salah satu daripada rukun solat. Boleh? Okey. Boleh sangat. Suka bagus tu. Boleh. Dia ada kadar berapa jauh dengan suami? Ustaz Khairi? Dan kita matan berapa jauh dengan suami tu? Dia ada jarak dengan suami tu. Dan kita sebut. Saya lupa dah. 44 dia. Jarak dia jangan lebih pada mahram 44. Kalau dalam kereta tu dengan kereta, kalau kat sini boleh tak salah. Dia tak lebih 44 meter. Boleh? Tak lebih suami. Mana suami beginilah. Boleh. Ada satu lagi lagi. Kan naik rombongan kan? Dengan bas kan? Suami ikut belakang. Suami ikut belakang. Ni suami 40 kereta kat belakang. Faham tak? Betul lah. Saya tak cakap ni hukum ni saya cakap. 44 meter belakang. Memang mantap lah. Itu memang dipanggil escort dia. Dia ngaji sebab dia kata Al-Fatihah saja. Tak boleh? Tak boleh. Al-Fatihah saja. Ngajar fardu ain sikit. Kami tahu Ustaz, ajar fardu ain sikit je, sikit tak apa. Buka kitab, tak ada kitab. Sikit je boleh. Ajar sikit dalam 5 minit ke cerita fardu ain. Boleh lah, bukan tak boleh, boleh. Tak, mana gini, pada apa? Betul Al-Fatihah lah, dah telah ngaji. Betul Al-Fatihah lah. Sebelum tu, mari kita lihat, akak baca Al-Fatihah, dengar sikit, kita nak betul Al-Fatihah. Seorang baca, dah saya yang lain dengar. Betul tak? Tak apa lah. Tak faham ni? Senang je. Susah juga, susah juga. Betul Al-Fatihah. Nak cakap dengan ustaz macam mana? Buka kitab. Beli kitab Sabilul Tadin boleh? Siapa berapa anak? Sabilul Tadin. Dan suruh beli kitab lah. Kalau tak suruh tunjuk kat ustazah tu kitab tu. Ya betul kan Al-Fatihah dulu. Kan nampak? Lepas kan? Boleh, bukan tak boleh. Benda boleh ijaz. Saya dah macam teknik dah saya dah guna petang ni Jangan lupa follow tekan tap screen follow jangan lupa macam tap screen nampak. Tap screen follow. Dan sini lupa salah. Tap screen follow. Jangan lupa share pada ramai Jangan panas sangat jangan panas sangat insya-Allah. Okey. Allah tak dengar dah. Atas urusan kerja. Nak pergi jalan-jalan. Kan? Atau tentang kerja lah. Okey. Baik itu fardu ain dia sebenarnya ni gini, ilmu pecah dua. Satu ilmu dunia, ilmu akhirat. Pada dunia juga ada fardu ain. Pada akhirat macam 3 ilmu ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Pada dunia ada. Iaitu urusan
melepaskan apa urusan perut, urusan rezeki tu. Kalau katalah itu kita memang kerja kita memang untuk makan kita lah, urusan untuk kehidupan kita, kita tu memang bidang kita. Memang kita kena buat. Kalau kita tak gitu, rosak umat sebagainya. Ataupun pengurusan macam orang kerja kerajaan siapa kan. Yang tu boleh lepas. Fardu ain juga. Tapi pada urusan tu. Cuma kalau nak jaga lebih baik lagi, ada jugalah. Tapi kalau setengah ulama kata ni kata dapat lemah lah kalau boleh ambil. Begitu. Faham tak? Boleh? Faham Yang kerja, kadang-kadang bukan kata kerja, orang belajar, anak-anak kita belajar jauh-jauh. Tu tak? Kan? Tapi kalau belajar jauh-jauh tu mungkin dia belajar, kan ada subjek pendidikan Islam ke apa kan? Boleh tak pun kat tempat tu kena pergi kelas jugalah fardu ain. Nak bagi lepas tu susah. Jalan-jalan tengok live. Pandai juga kan. Susah dia jawab ni. Saya kena tanya guru juga. Power juga saya tak terfikir. Dia kata dia pergi jalan-jalan. Tapi dia tengok live saya. Lain macam fardu ain. Tinggi. Yang ni saya kena rujuk balik boleh? Rujuk balik Boleh? Iyalah saya faham. Tengok live saya tu kan. Tengok jalan tu kan. Nantilah saya tengok balik. Rujuk kitab balik boleh? Tak berani nak cakap lah. Betul ni. Saya macam ni hukum nak kena rujuk juga ni. Yang tu kita tawakuf dulu boleh? Yang soalan ni saya kena rujuk dulu boleh? Boleh? InsyaAllah. Yang saya dapat guru saya cerita kat tempat tu kita belajar. Yang ni lagi dahsyat. Dia dengar online. Tak terfikir saya ni. Yang ni. Itulah cerita dia. Kadang-kadang ada belajar fardu ain tak overseas? Sebab itu macam mana cakap? Bertaubat je lah. Balik nanti taubat. Jangan doa macam tu. Tak baik doa macam tu. Tapi itu saya kata. Mana kalau kita yang dah lepas ni bertaubatlah. Allah kan menerima taubat. Faham tak? Cuma yang qada tu qada lah. Yang qada tu qada. Tapi mana kesalahan kita yang buat tu kan Allah menerima taubat. Jadi taubatlah. Faham tak faham ni? Tapi kita risau macam tu lah. Kita meninggal dalam perjalanan. Kita risau. Suruh kahwin lah. Yang overseas tu suruh kahwin. Faham tak? Kahwin. Kahwin dekat sana. Kahwin kat sini lah. Tapi bawa suami sama-sama ke sana. Boleh? Boleh. Tu cara dia. Yes. Jangan kahwin dengan pemandu pelancong tu Cakap jangan. Okey. Tak. Kita tu siapa? Mak bukan mahram. Mak perempuan. Mahram ni lelaki. Abang dia ke? Ayah dia? Tunggal. Anak tunggal. Anak susuan? Tak ada. Saudara? Tak ada. Mana pergi juga? Ya, faham. Ya, faham. Kat sana tu belajar fardu ain. Tapi saya faham lah. Cuma tak boleh. Macam mana cakap? Ya. Jalan-jalan. Sikit pun boleh. Maknanya kita berniat, kita pergi tempat tu belajar ilmu fardu ain. Di samping urusan kita yang lain, mana niat tu belajar fardu. Sebab kalau cari kat lain tak dapat. Pergi situ dah dapat. Ada boleh situ. Faham tak faham ni cerita dia?
Boleh? Itulah sedih. Janganlah sedih. Syarak kan. Kita terima seadanya. Ini saya tak cerita lagi. Bak aurat. Bak aurat. Tahu orang? Aurat wanita. Tahu tak bak aurat wanita? Bawah ni aurat tak? Aurat. Dah nampak tak? Lepas tu? Tak faham tak apa. Kawan sebelah tolong fahamkan. Faham tak tu? Banyak. Saya tak cerita bab tabarruj lagi. Tabarruj tahu tabarruj? Bab berhias, bersolek tu. Faham tak? Kalau betul macam mana? Sabar tu, yang tu kemudian. Yang tu lagi panas tu, tak payah. Saya tahu adjust tu depan tu. Sebab itu saya kata, cerita dia sentiasa bertaubat. Ingat, hidup kita kena sentiasa, setiap kali kita solat, tolong bertaubat, minta. Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab kejahilan kita tak belajar ilmu ni, kita banyak buat dosa. Sebab tu kita jahil, mungkin tak sempat nak belajar. Kan? Jadi sebab itulah kita hebat macam mana baik kita pun, kita kadang-kadang terlepas pada ilmu tu masalah. Sebab tu kena sentiasa bertaubat. Sebab tu tak boleh rasa kita hebat, mulia, tak ada apa. Sebab banyak benda kita kadang-kadang dosa kita kumpul, senang-senang pergi Korea. Faham tak? Kan? Korea contohlah, Korea. Faham tak? Bukan Korea, jalan-jalan pun kadang gitulah. Kadang-kadang ngajuk dengan suami, bawa kereta keluar kan. Saya faham lah. Kita banyak buat sesi kaunseling. Itulah. Keluar tanpa izin. Kadang-kadang kan, kadang pernah tinggi suara tak dengan suami. Suami teras hati tak? Dah. Kena taubat, minta maaf. Macam-macam ni. Sesekali pun tetap dosa kan. Betul? Taubat kan. Itulah cerita dia macam mana. Kita tak lari daripada buat dosa. Cuma kalau dapat kurangkan sebab kita takut. Itulah kata sempat tak sempat kita bertaubat. Boleh dapat? Okey tak okey ni? Boleh? Tu dah cerita dia. Pergi mana? Keluar rumah ke mana? Pasar Raya. 44 meter tak jauh dengan suami? Jauh. Jauh tak boleh ajak suami Kerja. Anak? Kerja juga. Menantu? Belum ada menantu. Belum cucu tak ada lah. Anak susuan? Bapa saudara? Saudara tak ada. Siapa lagi? Belajar fardu ain dekat Pasar Raya tu. Bukan saya walau awak, tapi macam mana? Sekarang ni senang. Online. Akan ada Shopee ke apa tu. Belajar dengan anak lah. Kita buat kelas Shopee apa ni boleh? Kelas Shopee. Kelas Shopee. Cara macam mana boleh. Dan macam mana saya dah bagi macam-macam kaedah tadi. Alah rumah kat mana rumah? Daripada Taman U ni? Jauhnya. Dah shopping kat mana? Kat Taman U kan ada banyak pasar raya. Allahu Akbar. Susah juga tu kan. So suami yang beli? Dia tak sempat nak beli? Tapi dandan tu juga sempat pergi taman perantai. Terpaksa. Terpaksa kita taman perantai. Taman U tak boleh. Mahal tu berapa ringgit? La ilaha illallah. Kalau setakat mahal sikit tu
Untuk selamat kita daripada dosa tu boleh lah. Oh tak ada pula tak maju. Aduh. Nanti buka kedai. Apa? Nak barang apa? Saya tak macam mana. Saya nak cakap macam mana. Susah juga. Saya dah bagi teknik macam-macam dah ni. Dia, kita ginilah. Hidup ni kita kena fikirlah. Okay, kita fikir kan. Kita fikir macam mana. Cuma saya terangkan hukum ni dah kira faham dah betul tu je lah. Macam mana cakap hukum dia begitu. Sebab tu taubah lah tu saya kata. Orang dulu ingat tak ustazah dulu. Kan dulu kan ustazah dulu kan pakai. Nampak? Jambu depan ni. Itu ustazah fardu ain. Betul tak betul? Pernah jumpa? Pernah belajar sekali. Tapi kira macam mana tu? Kira kalau dia bertaubat, lepas lah. Memang aurat. Buka aurat dosa kecil susah. Kecil. Jangan buka aurat pula. Astagfirullah. Tak, hukum. Sebab itu, kaedah dia, dosa kecil gugur dengan mengambil wuduk. Pandai juga ustazah tu kan. Ustazah tak pandai kan. Tapi bukan kata suruh buka aurat, faham tak faham ni? Jangan salah faham ni, kita nak bagi hukum, fahami. Bukan pakai betul-betul lah. Pakai elok-elok. InsyaAllah. Boleh? Dia sebab itu dalam ilmu ni, kalau kita belajar, betul saya kata, kalau belajar tu takut nak hidup katanya. Saya cakap betul ni, kalau betul-betul belajar, baik tu kalau kita baca ulama' banyak fikir nak buat satu perkara. Contoh kalau perempuan, contohnya kan. Kita kadang tak tahu fiqh aulawiyat. Contoh orang tanya selalu apa? Perempuan, lebih baik sembahyang rumah ke sembahyang dekat surau masjid? Lebih baik rumah. Tapi kadang-kadang ada rasa macam lebih khusyuk sembahyang kat surau masjid. Khusyuk tak khusyuk tengok pada keadaan. Boleh je kalau kata. Tapi ingat, nak ke masjid, kalau jauh 44, jadi kena ada suami teman. Kalau tidak pergi tu dosa juga. Ada soalan daripada ni ada lagi tak? Ya, ini memang tahu kat kitab ke baik ni? Okey. Katanya kalau yang bekerja itu saya kata dia menunaikan tanggungjawab kerja kalau fardu ain, mana untuk sara keluarga contohnya, maka harus boleh. Kalau macam orang tu kerja dia meniaga. Meniaga. Dia kena beli barang setiap hari kan. Suami tak ada. Kena teman juga beli barang. Kena kalau setakat dia ada kena. Kalau nak selamat, mana-mana pergi suami kena ikut. Faham tak? Kan sweet. Tak sweet ke? Kerja tak tahulah cakap. Anak-anak. Buat anak barulah kita. Dah kahwin, cucu? Orang kecil-kecil ni je. Anak susuan dah tak boleh. Adik-beradik ya, adik-beradik. Shopee. Online. Lepas tu kena belajar lah online. Nanti kita buat kelas online. Jadi dia macam mana cakap? Pergi? Bagi duit cash. Masukkan dalam bank. Allah. Banyak juga tak bawa lah suami tak ke 24 jam kerja. Siang malam semalam kerja tak pernah jumpa ke apa? Suami mesti balik lah. Tokar tak balik suami. Tokar sampai seminggu tak balik malam je. Bolehlah carilah masa bersama suami. Kan tak sempat dia berkasih-kasihan. Faham tak ni? Ada soalan?
Pin, Ustaz, kalau suami yang suami tak ada ilmu tu. Sebab tu saya kata, ajak suami sekali datang. Suami tak apa duduk sebelah, tepi kiri kanan dia. Kenapa? Sebab fardu ain ni, pada suami pun kena belajar ni. Betul tak betul? Kan? Suami saya faham kadang-kadang suami ni memang saya cakap betul. Sebab saya pun suami. Faham tak? Saya faham kadang-kadang suami ni malas. kita akui je lah. Kadang-kadang gitulah. Saya pun macam tu. Tapi bab ni bawa kereta lah. Duduk dalam kereta tak apa dah. Faham tak? Kita tak keluar pun tak apa. Jarak tak jauh. Faham tak? Duduk dalam kereta je. Boleh. Faham tak? Boleh. Faham tak ni cerita dia? Suami kalau sayang kita, kan ingat tak masa dulu kita bercinta? Lautan api kan sanggup direnangi. Belum dapat? Dah dapat? Dah dapat tengok ais tiup. Itu ais buat tiup. Tiup panas lah tiup. Dah macam mana? Dah patut sebelum tu kena buat perjanjian tu. Dan saya nak cakap macam mana? Suami masih basing. Aduh. Dia gini lah, sebab itu akhir zaman ni penting fardu ain sampai tahap gini ya. Kalau suami tak faham, isteri tak faham, ini yang jadi akhirnya. Sebenarnya Islam buat hukum ni untuk jaga maruah perempuan, maruah wanita, jaga kehormatan wanita. Syarat buat ni sebab nak tinggikan darjat wanita. Itu yang suami kena ikut. Tu baru rasa macam seolah-olah puteri kan. Tapi nak macam mana bila masing-masing tak belajar. Lepas tu saya kata nanti kalau ada anak perempuan nak kahwin, tolong pastikan suami tu kena faham fardu ain. Faham tak? Bukan bakal suami dan anak kita. Kalau tak faham, bulan dia sama. Tu cerita dia. Ya, ada pin InsyaAllah mas. Ustaz, jika pergi rombongan muslimat tu, dia tak boleh buka bawah tu macam ni. Boleh ke? Tak boleh lah. Tak boleh. Rombongan semua muslimat tu boleh jika ada mahram. Belakang ikut dengan kereta. Macam mana duduk rumah dia? Dan tak tahulah saya nak macam mana lagi cerita. Yang kata yang pergi rombongan semua muslimat tu boleh kalau belajar ilmu fardu ain. Kena pastikan yang tu yang saya fahamnya tempat yang kita pergi tu kena ada pengajian fardu ain. Jadi kat situ yang online tu saya tak tahu nak jawab. Tu je tu cakap. Okey tak okey ni macam risau je semua ni aduh. Saya pula risau ni. Okey tak okey ni? Itulah. Allah kan sudah cakap panggil Ustaz Khairi. Salah susah apa? Ada kat sini Ada isteri? Belum. Ustaz Khairi belum berkahwin ni. Masih bujang, yes. Tunang pun belum lagi. Biasa. Tapi dia kata dia dah ada. Cubalah adjust kot dia boleh bincang. Faham macam mana cakap? Tak apa, taubat. Tapi ingat satu je, kalau pergi macam tu, ni kalau boleh nasihatkan jangan jamak kasar. Jangan jamak kasar. Tamam tu penuh solat 4 waktu dia. Ya, sudut musafir tu memang kita macam mana? Orang sekarang pergi tengok bola tu, saya nak tanya. Budak orang lelaki tu suami kita pergi tengok, kadang tengok bola kan? Tengok bola. Dia musafir juga betul? Itu boleh jamak kasar tak? Tak boleh tu. Bukan masalah dekat. Yang katalah jauh jugalah dia pergi tu mungkin kat KL ke apa ke kan. Melaka ke.
Faham tak? Kenapa kata tak boleh? Dia musafir haram juga. Sebab musafir haram. Sebab apa? Kat situ ada pergaulan di antara lelaki wanita tanpa sempadan. Betul? Kan duduk sebelah-belah kiri kanan semua kan? Menjerit semua. Ada tak yang buka aurat kat situ? Ke semua tuduh labu. Tengok bola. Saya tak tahu dah, saya tak pernah pergi stadium. Saya tak tahu. Saya minta maaf. Saya tanya. Pernah sini, siapa yang pernah pergi stadium? Ada? Ada? Tuduh labu semua. Tak? Ada buka aurat? Tak boleh. Lepas tu yang pemain tu dia pakai seluar panjang ke pendek? Nampak lutut tak? Tak boleh. Mana musafir tu pun tak boleh. Faham tak? Macam mana ustaz nak tengok bola? Bawa pula orang tengok bola. Bola saya tengok. Tak apa yang dia. Faham sendiri lah. Taubat. Tahu? Taubat. Hidup macam tu kena sentiasa bertaubat. Susah hidup sekarang. Kita banyak kena apa dah? Ilmu kita tak ada. Bila ilmu tak ada ni kita pun tak tahu. Kita buat ni betul ke salah? Betul ke salah? Betul tak betul? Kadang-kadang ilmu ada. Kadang-kadang nafsu pula. Betul? Ilmu ada. Tapi nafsu. La ilaha illallah tak tahan ni. Nak kena. Jalan best sangat ni. Apa? Itu yang kita kena jaga diri kita. Faham tak dia cerita dia? Saya nak cakap macam mana lagi? Kan? Suami suruh pergi kedai sedih sebab dia nak ngantuk tidur. Macam mana tu? Suami tu teruk hidup tu. Sebab tu saya kata, cari suami betul-betul lah. Boleh tak? Bukan, yang ni dah lah. Yang ni tak payah cari suami dah. Bukan, yang ni lah. Yang anak-anak kita ke kan? Cucu kita ke? Tolonglah suami yang ada ilmu. Betul saya kata. Nak cakap macam mana lagi? Ustaz susah nak cari. Sebab kita biarkan masyarakat kita begitu. Tu cerita dia. Kita biar asal boleh je. Biarlah nanti dah kahwin berubah. Tak susah. Percaya cakap saya. Dia sebelum kahwin tu pastikan dia belajar betul-betul dulu. Isteri pun sama. Anak-anak kita ni. Yang kalau kata anak perempuan. Suruh belajar juga ilmu fardu. Tak bawa anak ke? Anak tak bawa? Kecil. Yang besar. Yang besar. Kata dah besar tadi. Ada bawa tak? Kahwin tak? Kerja. Pindah jauh. Tengok live kan? Suruh tengok live. Share ni. Cakap macam mana? Okey, Muskil lagi la ilaha illallah bin Nabi lah kita apa? Dah boleh. Al-Fatihah boleh. Tak baca Fatihah saja ke belajar membetulkan Al-Fatihah? Baca belajar tak? Dia kena belajar. Tak suruhlah tak ngajar. Dah tahu kan tak boleh ngajar. Check lah. Tak ada. Tak boleh. Boleh. Tak boleh ke? Garang tak Zahir. Baik tak kata berani. Sedih juga. Tapi macam mana tu saya boleh bantu tu lah. Macam mana lagi saya nak buat? Saya tak nak buat apa dah. Sebab itulah. Yang mengajar pun sebab itu. Dan kitab Syiarus Salikin sebut. Seorang guru, dia kena faham. Ini adalah ilmu seorang pengajar. Seorang pengajar kena faham. Bila anak murid dia tak habis lagi fardu ain, dia kena pastikan pengajaran dia tu ada fardu ain. Itu sepatutnya lah seorang guru. Nak cakap macam mana lagi? Boleh faham gitulah. Ada ni. Ustaz fatwa harus musafir. Irsyad fatwa. Okay, nanti kita rujuk siri ke. Nanti rujuk kita tengok.
Macam mana perkataan irsyad fatwa? Memang harus musafir tapi ada mahram tak? Kita tengok situ. Siapa ni? Ada mahram. Musafir harus. Cerita sekali mahram je. Batu kena buat anak banyak sikit lah. Senang. Dia walaupun yang besar-besar, yang muda tu boleh ikut. Faham tak bang? Ha? Okeylah. Cukup dah. Dah cukup Cukup kita buka kitab pak. Boleh buka kitab. Kan ada soalan lagi? Ada soalan daripada Ustaz Khairi ni. Apa soalan ni Ustaz? Ya, sekejap. Bab hukum juga. Hukum fikir sikit. Irsyad fatwa dia. Sekejap saya tak pandai ni. Kita belajar piada okey. Ni sikit lah. Saya baca boleh yang ni beri masa boleh benarkan saya baca sikit Ada soalan sikit. Okey, maaf Ustaz, maaf mengganggu nak tanya sikit untuk kelas Masjid Jami' As-Salihin. Boleh ke yang uzur period hadir kelas? Ni panas juga ni. Sebab ramai cakap tak boleh sebab kelas dibuat dalam masjid. Kawasan kelas terbuka tapi ada kawasan yang solat di kawasan situ. Ikutkan dalam masjid yang tertutup tu memang tak boleh. Okey. Kalau yang tempat kita belajar tu macam mana hukumnya pula? Boleh jelaskan tak Ustaz? Okey, faham tak dia punya soalan ni? Biasalah memang kalau perempuan ni period lah. Tapi kalau umur dah 60 ada je Okey. Yang ni maknanya yang belum menopause lah Betul. Kita profesional lah ni, betul? Okey. Kena buka Sabilul Muhtadi juga. Dia asal hukum haram dalam dua sebab. Satu sebab menitis. Faham tak? Haid kan darah menitis. Dan satu lagi walaupun tak menitis tetap haram. Tapi ada khilaf pada perkara ni. Jika tidak menitis boleh menjaga akan darah haid. Mana tidak menyebabkan berlakunya apa panggil tu? Kotoran atau najis ataupun benda buruk lah, mana najis lah senang kata. Pada najis kan, faham kan? Darah kan najis. Faham Jadi ada ulama kata makruh. Dia makruh. Cuma cerita dia sekarang kita belajar fardu ain. Jadi diletakkan makruh dengan fardu ain, maka kita memang makruh tu makruh. Makruh faham makruh? Makruh apa dia? Buat dapat rugi. Kan sunat kalau tak buat dapat yang ni buat dapat rugi. Tak buat dapat pahala. Cuma kita belajar fardu ain dapat pahala. Dan kadang-kadang kita pun tak lepas fardu ain lagi, menunjukkan kewajipan belajar ilmu fardu ain. Jadi kat situ kita imbal. Faham tak? Makruh tak makruh, tapi belajar itu fardu ain. Itu je dah cerita dah. Jelas? Kelas lain tak banyak nak cakap lah. Fardu kifayah. Kalau yes. Orang uzur boleh kitab tak ada masalah. Adab pegang kitab harus. Adab dalam kitab kalau boleh ada wuduk. Sebab kitab ni cahaya. Kan? Cahaya. Mana ilmu ni cahaya. Kalau ada wuduk dengan cahaya lagi barakah ilmu yang kita belajar. Kita bukan Al-Quran yang wajib kena bersih. Tak boleh orang haid pegang Al-Quran. Kitab pegang Al-Quran. Boleh. Kitab ilmu. Cuma dari sudut berkat tu kurang lah. Macam mana yang cakap? Okey. Menjawab. Okey boleh. Ada soalan tak? Ada soalan sebelum sempat ke buka kitab ni? Setengah jam lagi ni. Yang pen. Kelas lawat macam mana Ustaz? Saya tahu.
Tadi dah jawab dah kan? Jawab lagi. Kita bawa masuk. Kelas selawat. Selawat tu apa hukum dia? Selawat hukumnya sunat. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tak buat rugi. Buat dapat pahala. Cuma pada hukum belajar. Kalau kata kita selawat tu, dia tak sampai fardu kifayah. Dia sunat. Faham tak? Fardu kifayah tu fardu. Wajib. Kifayah. Tapi kalau perkara yang melibatkan amalan selawat ni sunat. Selawat ada belajar ke selawat? Tak belajar lah. Dia mengalunkan selawat je lah kan. Jadi sunat. Dia tak, kalau kita nak nilai martabat amal, okay, martabat amal ni macam ni. Yang atas sekali fardu ain. Bawah dia fardu kifayah. Lepas tu sunat. Lepas tu harus. Faham tak? Dia punya martabat dia. Bukan bagus selawat. Cuma sebab tu saya kata dahulukan fardu ain gitu kaedah dia. Sebab tinggi dia punya nilai tu. Sampai tengok tinggi nilainya fardu ain sampai melepaskan kita daripada perkara-perkara yang kadang-kadang itu dahsyat dah tu. Kan? Tu tinggi nilai fardu ain. Okey, boleh. Kira macam mana kalau perempuan tu tak kahwin? Kalau lagi majlis kahwin pun sama Yang ni yang dah harus. Tapi kalau majlis kahwin, biasa dikahwin dengan suami dah, betul? Dia seorang juga. La ilaha illallah. Kenapa tak ada suami? Suami kerja kuat sangat kerja suami tu. Oh kerja sendiri. Ya dah. Anak banyak. Aduh, susah Suami tak sihat. Yelah, macam mana? Aduh, susah. So, kahwin awal yang anak perempuan tu kahwin tu cepat. Dia ada menantu nanti. Sibuk juga Saya tak tahulah nak cakap. Nak bantu susah Tapi okey online ada online tu. Tapi yang pergi majlis kahwin tak ada online lah. Itu saya tak cerita bab majlis kahwin, dahsyat juga zaman sekarang. Faham tak? Majlis kahwin pun kena jaga. Betul, saya cerita sini lah, guru saya memang jaga. Dia kalau kat majlis kahwin tu tak jaga dalam kitab ni kita belajar ni. Kitab Matla'ul Badarain ada tak salah 13 syarat mewajibkan kita untuk turun majlis kahwin. Kalau tak, jadi tak wajib. Kan wajib menerima undangan, tahu kan? Tapi sekarang ni, kalau kita nilaikan, dah tak ada dah yang wajib. Bahkan haram pun ada. Apa contoh? Pencampuran lelaki wanita dalam majlis. Ada tak? Tanpa. Satu je lagi. Saya tak cerita 13. Ada 13. Satu je pencampuran. Ada tak terbuka aurat di majlis kahwin? Sampai? Ada saya bawa cerita yang musafir tak settle lagi. Majlis kahwin pula masalah. Itu saya kata. Kan cerita kan baik cerita tauhid je lah. Tauhid lagi tenang kan tu. Tapi fikih tu kata dahsyat. Kalau betul-betul kita mendalam fikih ni, banyak benda kita dosa. Ustaz tak payah belajar. Jangan kena belajar. Kita tak tahu dosa lah. Dosa. Tak tahu dosa. Dua dosa dapat. Dosa buat, dosa tak tahu. Dua dosa. Kalau yang tahu tapi buat juga, itu satu dosa je. Bukan kata rendah tak, mana teruk juga. Tapi kuranglah dosa dia. Faham tak tu? Sebab dia tahu. Tapi dalam kitab ada
syarat. Dia ada nak buka ke? La ilaha illallah, buka mata badai. Bab walimah, walimatul urus. Jajak sabar. Bab walimatul urus. Pernah belajar tak kitab walimatul urus? Dah kahwin macam mana? Tak belajar walimat kan? Walimatul urus. Cek Ustaz Khairi, cuba cari jap. Bab, jap. Siapa tengah tadi je? Bab walimatul nikah. Ni jap Ada jap. Allahumma salli. Cuba tengok. Saya jap. Saya jap. Saya nak pergi. Boleh sejak saya nak pergi tandas jap boleh? Tak tahan lah. Saya kepuk pula. Ya, tunggu kejap. Nanti kita masuk. Sakit buruk lah. Saya lega. Okey. Jumpa. Saya tanya. Tak jumpa sekejap. Okey, bab ada. Jumpa. Tak jumpa sekejap Saya tanya. Bab walimatul urus. Ada. Jangan risau. Tak jumpa ada. 154. 154. Ya betul. Faslun, jamuan kahwin dan lainnya. Boleh. 154. Batu penting ada kitab balik ni boleh tunjuk. Ni faslun fil walimah. Tu dia. 154, satu baris daripada bawah. 154. Orang yang tak kahwin tak banyak dosa. Tak, jaga je lah insya-Allah. Ustaz, kalau order barang COD, barang-barang dapur macam mana? Boleh ke Ustaz? Tak order je lah, macam mana? Kenapa tak boleh order barang dapur ke macam mana? Saya dulu kahwin pun bercampur juga. Ya dah tu. Saya tu kahwin ni saya cadang sikit lah. Ni sikit lah sebelum baca kitab ni. Dan kaedah dia kalau kahwin, kena tengah tu kena bagi 3 bahagian. Okay? Satu bahagian orang yang berkeluarga. Satu bahagian budak-budak lelaki saja. Satu bahagian budak perempuan saja. Jangan bercampur. Lepas tu dalam kitab walimah cakap dan wajib menutup aurat ketika datang ke majlis. Kan nak jaga.
Faham tak? Okey, kerana apa? Mari dengar Faslun fi walimah. Boleh kita baca ni bab ni? Tapi semua tak kahwin dah. Nak baca juga kan? Baca juga Ada anak. Okey. Faslun fil walimah. Ini fasal pada menyatakan jamuan berkahwin dan lainnya. Bermula memperbuat jamuan bagi kerana dukhul atau lain. Dukhul ni kahwin. Lainnya sunat dan sekurang sunat. Lainnya sunat. Buat ni jamuan kahwin, hukum dia apa? Sunat. Dan sekurang-kurang. Apa tu? Kamalnya tu mana dia punya kesempurnaan. Bagi orang kaya, 1 kambing. Orang kalau kata sempurna lah. Kalau orang kaya, paling kurang 1 kambing. Ustaz, lembu boleh? Dah kambing boleh, lembu lagi lah boleh. Fardu ain. Oh ni. Yang ni orang pegang ni. Betul? Kita pegang ni kan? Orang jemput kita, fardu ain. Kita kena pergi. Tapi ada syarat. Kita tak sampai lagi tu. Sabar. Okey. Dan katakil fardu kifayah. Katakil apa? Fardu kifayah. Dan tiada wajib makan setengah kil kata fardu kifayah. Setengah kata fardu ain. Ni yang mana? Yang diseru. Seruan untuk datang. Dan tiada wajib makan daripadanya. Walaupun tak makan pun. Tak apa. Pergi je. Pergi je. Tapi nak makan jugalah. Rasa sikit kan. Daripadanya. Pada qaul yang asah. Mana qaul yang asah tu kuat lah. Bahkan sunat bagi orang yang berbuka memakan daripadanya. Orang yang berbuka memakan daripadanya. Berbuka apa? Maknanya kalau dia puasa sunat, dia sunat untuk berbuka. Faham tak? Kena berbuka. Dan katakil wajib. Ada setengah kata wajib berbuka. Dan mensahihkan dia oleh Imam Nawawi pada syarah Muslim. Adapun memperkenankan seruan bagi lain daripada walimah, dukhul tiada wajib. Kalau kata selain walimah tu, kahwin tu tak, yang lain sunat juga. Dan sebenarnya wajib memperkenankan seruan walimah, dukhul atau sunat, memperkenankan bagi yang lainnya daripadanya itu dengan syarat. Ada syarat. Bukan asal jemput pergi balon. Balon terus tak boleh. Tak boleh, dia ada syarat. Bahawa ni syarat dia, dengar tiada ditentu oleh yang menyeru dengan seruan itu akan orang yang kaya. Dia gini, kalau katalah walimah tu dia kata hanya orang kaya-kaya saja. Tak payah dia. Faham tak? Itu dah melanggar syarat walimah. Dia mesti jemput semua. Tak kisah kaya muda. Kerana kaya mereka itu, bahkan diserukan mereka itu, dan fuqara. Mesti ada. Bukan kata orang kaya je. Mesti ada orang kaya dan ada orang miskin. Fuqara. Orang fakir. Dan bahawa diserukan mereka itu pada hari yang pertamanya. Mana kata kalau buat majlis 3 hari, yang wajib tu yang pertama, hari yang pertama je lah. Tak payah hari-hari lain. Dahsyat. Jarang dah buat 3 hari. Zaman dulu buat lah. Betul. Ada sendiri buat majlis kahwin 3 hari. Tak ada tu kaya. Maka jika diperbuat walimah pada 3 hari. Nampak? Ni kalau orang Jawa memang dia 3 hari. Tahu-tahu semua Jawa lah. Sini ada orang Jawa ke ada? Ada buat 3 hari. Kat sana lah. Ada? Saya tengok tak ada? Saya tengok tak cerita Indonesia 3 hari. Tiada wajib pada memperkenankan pada hari yang keduanya. Bahkan sunat juga. Boleh nak pergi tapi sunat. Dan makruh diperkenankan pada hari yang ketiga. Dah tak payah pergi hari 3.
Dan jika diserukan mereka itu pada satu hari, tetapi dijadikan dia 3 waktu. Satu hari tapi pecah 3. Tiada wajib memperkenankan melainkan atas orang yang diserukan dia pada waktu yang pertamanya jua. Sama lah. Kalau kata pecah 3, dah sekali tu dah cukup lah pergi. Tak payah kedua, ketiga pergi, tak payah lah. Dan sunat pada syarat, daripada syaratnya hendak ada Islam. Orang yang menyeru. Yang seru kita tu orang Islam. Kalau diwakilkan pada orang kafir untuk seru kita, maka tak wajib. Dan yang kena seru, orang kena seru pun kena Islam. Maka jika yang menyeru itu kafir, tiada wajib diperkenankan dia. Bahkan sunat diperkenankan seruan kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, sunat, tak wajib. Dan jika yang kena seru itu kafir, tiada wajib mana? Jika yang kena seru itu kafir, tiada wajib ia diperkenankan. Kalau kata yang seru kafir, yang kena seru tu, orang kafir tu tak kenal lah. Dia tak wajib lah pada dia. Bahkan sunat diperkenankan seruan kafir zimmi dia. Dan jika yang kena seru, dah balik ni. Dan setengah daripadanya bahawa ada yang menyeru itu mutlaqan. Tasarruf. Maka jika tiada mutlaqan tasarruf, tak macam tak wajib. Orang kata dia mutlaqan tasarruf ni dia ada kuasa lah. Ada kuasa. Tiada wajib. Contoh dia kata dia orang jemput dia. Kan? Tapi dia bawa anak dia orang tak jemput. Faham tak tu? Dia pergi jemput anak dia. Tak boleh. Dia bukan ni. Orang tak jemput dah. Sebab tu kalau nak jemput kena tanya. Awak jemput saya seorang ke jemput satu keluarga? Faham tak tu? Betul kena tahu tu. Kan takut bajet lagi. Betul. Dia bukan main-main. Kan? Tak cukup makanan gaduh dengan marketer. Catering pula dia. Kata 1,000 orang ni dah habis dah 600. Jemput berapa? Jemput 600. 600 apa? 600 orang ke 600 kad? 600 kad. Dah. Satu keluarga 10 orang. Faham tak tu? Susah cerita. Dan tiada sunat memperkenankan dia, bahkan haram jika walimah itu daripada hartanya. Dan jika diperbuat oleh walinya, iaitu bapa atau nenek, daripada harta dirinya, wajib diperkenankan dia pada walimah dukhul. Maknanya yang siapa yang jemput tu, kalau dia tak jemput, duit siapa yang jemput tu? Tu. Kena bincang lah, benda ni kena bincang. Dan sunnah pada walimah yang lain daripadanya. Dan setengah daripadanya bahawa ditentu oleh yang menyeru akan yang kena seru. Kena ditentu. Bawa suami je. Orang lain jangan bawa. Anak jangan bawa. Ditentu. Jadi yang lain tak bawa. Ke suami je bawa. Bersalahan jika katanya bahawa hadirlah barang siapa berkehendak. Berkehendak atau seumpamanya. Kita jemput semualah. Gitu boleh. Tu boleh. Nanti datang dengan suami. Suami je lah. Tak boleh. Ini bawa sanak saudara. Kadang-kadang bawa 6 kereta. Orang seru. Dia bawa yang kampung. Saya cerita tu. Kena faham. Ni betul. Yang wajib lah. Kadang-kadang jadi haram sebab kita tak dijemput. Ada orang sama sekarang buat perangai. Orang tak jemput dia nampak dia ada apa? Kenduri, dia pergi makan. Haram tu. Faham tak? Haram tu. Tak boleh tu. Budak-budak biasa tu, budak universiti ada buat. Tak cukup makan. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diserukan dia kerana takut daripadanya. Kerana tamak pada kemegahan dan kebesaran.
Mana kita apa? Kita seru dia tu sebab kita tengok dia ni, kalau tak seru nanti dia kata apa? Faham tak? Jadi kita panggil dia. Maka tak payah. Faham tak? Yang kena seru tu. Mana ni? Jangan diserukan dia. Dan setengah daripadanya bahawa jangan diseru. Jangan apa? Jangan suruh diseru orang akan dia. Jangan suruh orang sesiapa panggil lah. Dan setengah daripadanya bahawa jangan ada yang menyeru itu orang zalim atau orang fasik atau orang jahat. Jangan seru orang jahat, orang zalim, orang fasik ni. Atau yang yang menanggung keberatan. Memang dia tak dapat nak datang. Kita tahu datang. Tak payahlah seru dia. Faham tak? Kerana menyentuh kebesaran. Menuntut kebesaran dan kemegahan. Tak payahlah. Kita nak panggil orang jahat, orang zalim, orang ni untuk nak tengok dia ni. Tak wajib. Kalau adalah tempat orang tu, situ, kita tak wajib pergi. Faham tak? Dan tempat tu ada orang zalim, gangster contohnya. Sebab nanti power. Jadi benda tu tak jadi wajib. Kita pergi. Dan setengah daripadanya bahawa jangan menyeru akan dia orang yang kebanyakan hartanya itu haram. Kita tahu dah, dia tu memang ketua sport toto. Faham tak? Atau toke sport toto. Tak boleh tak ya? Maka jika ada yang demikian itu makruh diperkenankan dia. Mana kita tak payah giyah, kita tahu dah ada benda tu. Selama tiada diketahui akan ain makanan itu. Kalau orang seru tu pun kita tahu, dia tu orang jahat. Orang memang jahat, hartanya harta haram yang seru tu. Kita tak perlu pergi. Sama juga kalau orang yang seru tu orang jahat, gangster ke apa ke, tak payah pergi. Ataupun orang kaya yang memang dia nak kumpulkan orang-orang yang kaya saja, maka jangan pergi. Sebab kita pun tak tahu, kadang-kadang orang jahat ni, orang yang hartanya haram, kita tak tahu adakah ain makanan tu baik atau tidak. Itu haram atau tidak. Dan jika diketahui kan nescaya haram, diperkenankan dia. Kalau tak tahu makruh. Kalau tahu haram. Maka jika tiada kebanyakan hartanya itu haram, tetapi padanya syubhah, maka tiada wajib dan tiada sunat. Harus diperkenankan dia. Bahkan harus juga. Dan kerana inilah berkata Syekh Zarkasi, tiada wajib diperkenankan seruan pada zaman kita ini. Zaman sekarang ni kata Syekh Zarkasi, sekarang ni dah tak wajib dah ni. Padahal tu yang kita boleh guna hujah. Bukan saya kata ni. Siapa dia? Syekh Zarkasi, ulama Musa. Dan kerana inilah berkata Syekh Zarkashi, tiada wajib diperkenankan seruan pada zaman kita ini. Tetapi tak dapat tiada bahawa ghalib atau zon. Bahawasanya pada harta. Sebab kita tak tahu harta zaman sekarang pun susah nak cakap. Orang yang menyuruh itu syubhah. Sebab syubhah antaranya duit bank. Faham kan? Duit masuk bank syubhah. Buat pinjaman syubhah. Kan zaman sekarang ni ramai orang kahwin guna apa? Pinjaman peribadi ke apa kan? Faham tak? Ni kadang-kadang anak tak, mak ayah suruh buat grant sikit, buat pinjaman. Apa mak ayah gitu? Tak faham. Kalau patut ni sikit bagi habis baji tu, baru kita syarah. Kita baca dulu biar dengar kata para ulama. Dan setengah ni sumpah habis masa dah tak sampai bab ni. Boleh baca sikit? Oh tak, nak azan tak apalah, tanda dululah, tanda dulu sini. Nanti kita sambung. Kata nak buka tauhid dah ini. Tak apalah, tanda sini. Boleh tanda tak? Buat muka surat apa? Tarikh hari ni. Nanti boleh rojok. Okey, berhenti dulu. Nah, saya tarik nanti kan
Azan tadi. Azan tu orang tunggu kita ni. Tu. Ya. Suami kerja bank. Gaji Dia sekarang ni tu kata duit sekarang tak rasa kerja bank dia tak kerja bank Macam contoh kita buat syarikat, masuk duit dalam bank pun dah cakap macam mana syubhah lah, dia tak haram tapi syubhah. Faham tak? Tu je lah. Tak haram, syubhah. Faham tak tu? Faham Syubhah boleh tapi dia kurang sikit lah, kurang berkat. Dia syubhah ni kurang berkat. Boleh. Boleh. Hukum syarak lah sesebut ni, hukum syarak. Boleh faham Boleh faham Ya. Tak boleh. Sebelum makan tu jumpa dulu boleh. Kalau kita kata orang yang jemput okey. Okey. Bagi lebih sikit Wallahu a'lam bissawab. Kebanyakan ustaz majlis kahwin tu campur laki perempuan semua dah banyak InsyaAllah banyak cerita tak sempat nak baca ni tuan-tuan cepat minta maaf yang bertanya soalan. Tapi insyaAllah lah nanti apa-apa nanti boleh ni lah. Jadi kalau nak fardu ain pun kita bagi kad tu berminat nanti boleh kontak Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunadu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'andum millak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallahu minkum. InsyaAllah jumpa lagi semua. Jangan lupa follow insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.